Cerita pasal makanan ni sebenarnya, apa yang mendebarkan kita untuk musim perayaan ini adalah berkaitan dengan bekalan. Tetapi seperti mana yang dinyatakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN bahawasanya pengumuman untuk 30 barangan di bawah pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan akan diadakan dan diwar-warkan dalam 5 hari dari sekarang, lebih kurang pada 13 April nanti. Debaran itu kita nak bincangkan dilema bekalan makanan di musim perayaan bersama komentar at SPM bersama dengan Terence Das. Silakan Terence. Terima kasih Hani. Saya sebenarnya lebih risaukan harga daripada bekalan. Tapi selalunya bekalan ni akan menjadi isu apabila timbul sahaja ataupun apabila tiba sahaja musim perayaan. Tidak kira doktor, musim perayaan Tahun Baru Cina, musim perayaan Deepawali ataupun Aidilfitri yang bakal kita sambut. Namun Aidilfitri sebab ia disambut oleh majoriti penduduk di negara ini, maka situasinya bertambah sedikit runcing. Jadi Dr. Nurshida Osman adalah merupakan pensyarah kanan di Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Selangor di kampus Puncak Alam. Ya. Jadi doktor mempunyai ruang untuk memerhatilah bekalan barangan menjelang tibanya sahaja musim perayaan ini. Jadi mengapa sebenarnya doktor? Persoalan pertama saya, mengapa apabila menjelang tiba musim perayaan akan berlaku isu gangguan bekalan? Terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi untuk selamat pagi Malaysia ya, sebab sudi memberi ruang kepada saya untuk membincangkan topik saya kira sangat dekat dengan masyarakat Malaysia, iaitu makanan. Tapi kali ini kita bercerita tentang bekalan makanan dan dilema bekalan makanan di musim perayaan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat saban waktu masuk je musim perayaan, kerajaan pun akan mengumumkan jaminan bekalan makanan di pasaran adalah cukup. Setiap kali waktu perayaan macam Terence bagi tahu tadi, setiap kali waktu Aidilfitri, tak kira Deepawali, Chinese New Year, mesti akan ada announcement tersebut. Dan kita pun rasa kadang-kadang terfikir, kenapa perlu announce tu? Kenapa perlu announce mengenai jaminan bekalan makanan? And then kalau kita lihat dilema itu sendiri, apa maksud dilema? Iaitu tak pasti betul ke cukup ke tidak sebenarnya, kan? Dan kalau kita lihat perayaan Aidilfitri itu sendiri, dia special sikit, Terence. Sebab apa? Sebab sebelum musim perayaan Aidilfitri, kita menyambut apa? Ramadan. Mesti sekarang lah kita tengah menyambut Ramadan, bulan puasa. Dan permintaan makanan itu sendiri dah bermula pun sebelum pada musim perayaan pun untuk memenuhi keperluan bekalan makanan di bazar Ramadan, hotel, restoran yang membuat buffet Ramadan, kan? Permintaan sangat tinggi di musim Ramadan dan juga of course di hari waktu perayaan nanti. Dan majoriti rakyat di Malaysia adalah beragama Islam yang menyambut sambutan Aidilfitri. Dan kalau kita lihat Aidilfitri itu sendiri, tempoh masanya panjang, sebulan. Sebulan panjang tempohnya berbanding dengan Aidilfitri perayaan yang lain, Deepawali dan sebagainya mungkin 2 minggu, 2 hari ataupun seminggu. Tapi Aidilfitri ini lama tempohnya sebulan. Seingat saya lah, kan, kalau ikut tahun lepas, dah habis Syawal pun masih ada lagi open house. Nampak sangat rakyat terlalu dah lama simpan 3 tahun. Kan open house. 3 tahun berkurung, kan. Jadi permintaan makanan tu berterusan menyebabkan kita pun tak pasti cukup ke tidak. Dan kadang-kadang kenyataan tu cukup, kerajaan memberi jaminan yang bekalan makanan cukup, tapi ada di antara kawasan-kawasan yang bila kita pergi ke pasar, ayam habis. Ayam habis dan sebagainya. Jadi timbul persoalan, adakah betul-betul cukup ataupun berlaku ketidakseimbangan pengagihan di antara kawasan. Itu satu dari segi permintaan. Dan kita juga menghadapi masalah penurunan dari segi penawaran makanan itu sendiri disebabkan oleh faktor pasca COVID, disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraine yang menyebabkan bekalan makanan kita terganggu. Dan satu lagi masalah perubahan klimaks yang sangat ketara, kan, sangat ekstrim, menyebabkan bekalan makanan turut terganggu. Jadi sekarang ni kalau kita nak mengatakan bekalan makanan itu cukup ke tidak, ada masalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran itu sendiri yang menyebabkan yang apa yang Terence risaukan adalah harga. Tak risaukan bekalan, tapi risaukan harga. Tak risaukan harga. Kalau bekalan tu cukup, tapi oleh sebab faktor-faktor yang disebutkan tadi, maka lebih sukar untuk mendapat bekalan yang sama, maka harga akan dinaikkan. Ya, betul. Jadi, itu adalah faktor ekonomi yang sering kali kita tahu akan menjadi faktor yang menyebabkan rakyat pun runsing berikutan kenaikan harga barangan. Jadi saya harap perkara itu tidak berlaku pada tahun ini. Namun adakah kerajaan pada pendapat doktor mengambil langkah yang secukupnya
untuk mengawal sebenarnya isu bekalan ini dan memastikan bahawa bekalan harga barangan terutama sekali 30 senarai barangan yang paling diperlukan ketika 2 bulan sebenarnya 2 bulan bukan 1 hari bukan 1 minggu tapi 2 bulan sebab lama bekalan ini akan terus mengalami permintaan yang meningkat. Jadi adakah kerajaan mengambil langkah yang secukupnya untuk memastikan bahawa bekalan ini mencukupi? Ya, kalau kita lihat ya campur tangan kerajaan dah terlalu banyak, terutamanya subsidi, pemberian subsidi ya. Subsidi kepenggunaan telah meningkat daripada tahun 2019 hanya 7,000, sekarang telah meningkat sehingga 5 bilion pada tahun 2019, sekarang dah meningkat sehingga ke 50 bilion, hampir 50 bilion pada tahun lepas. Bagi saya ini jumlah yang sangat-sangat besar untuk subsidi kepenggunaan saja. Dan itu adalah bantuan kerajaan yang kita kata bersifat dia boleh diteruskan kerana kita memang sangat perlukan subsidi. Sebab rakyat sekarang tengah baru nak mula bangkit ekoran daripada masalah COVID dan sebagainya. Dan subsidi itu perlu. Kerajaan dah bantu dari segi subsidi makanan terutamanya ayam. Dan juga kawalan harga seperti yang Terence beritahu ya, kawalan harga kalau kita lihat contoh yang terdekat adalah ayam. Kita memang kalau kata waktu perayaan kita ada permintaan terhadap ayam, daging dan sebagainya. Cuma ayam ni dia sangat khusus sikit sebab semua orang makan ayam semua orang makan ayam dan dia adalah protein yang orang kata termurah sikit banding dengan protein yang lain. Jadi ada kawalan harga di situ walaupun harga kawalan tersebut naik kalau seingat saya tahun lepas harga siling ayam adalah RM8.9. Sekarang dah naik sedikit sehingga ke RM9.40 maksimumnya RM9.40 sekilo. Tapi masih lagi murah kalau kita nak dibandingkan dengan negara-negara jiran. Kalau kita bandingkan dengan negara Thailand misalnya RM11.5 sekilo. Kalau di Indonesia RM12, Filipina RM16 sekilo, paling mahal di Singapura RM24 sekilo. Sebab dia ambil dari kita. Ya betul, kita adalah pengeluar ayam kan. Pengeluar ayam. Jadi kerajaan dah cukup banyak bantu dari segi mulanya daripada subsidi, kawalan harga dan juga ni tak lama lagi 30 senarai barangan tu kan akan diumumkan dalam tempoh masa 5 hari lagi dia akan senaraikan barang-barang yang termasuk dalam senarai harga kawalan. Maksudnya pemantauan tu berlaku. Itu kita boleh katakan secara orang kata short term, tapi long term ada lagi yang kita nampak peranan kerajaan yang dia nak memastikan penawaran tu turut akan berlaku. Kita tak boleh nak bergantung hanya sepenuhnya dengan subsidi sajalah. Ya, kalau kita lihat ayam tadi, Malaysia mengeluarkan lebih daripada 100% keperluan ayam untuk para penduduk tempatan. Tapi apa yang menyebabkan harga naik sedikit tadi itu mungkin disebabkan oleh makanan ayam itu sendiri yang mana kita terpaksa import. Jadi berikutan perang yang berlaku di Rusia dan Ukraine, maka harga untuk chicken feed itu ataupun makanan untuk ayam itu telah pun meningkat. Jadi bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh rantau ini kita mengalami situasi yang sama. Namun apakah peranan industri pula? Kalau ayam, apakah peranan industri ayam itu sendiri? Dia mempunyai rantaiannya tersendiri. Industri ikan, perikanan, nelayan mempunyai rantaiannya tersendiri. Untuk bekalan daging, kita sentuh protein dulu. Dia mempunyai bekalan dan rantaiannya tersendiri. Jadi setiap komponen industri ini juga memainkan peranan dalam mengawal ataupun menentukan sama ada bekalan itu boleh sampai atau tidak kepada rakyat. Jadi apakah peranan mereka? Ya, bagi saya peranan industri adalah sangat-sangat penting ya, memastikan bekalan makanan itu cukup dalam negara. Kita boleh klasifikasikan mereka sebagai barisan hadapan untuk industri makanan. Yalah nak supplykan makanan apa-apa saja pun sejauh mana hebat pembangunan sebuah negara, tapi kalau tak ada makanan macam mana kita nak kata negara tersebut membangun kalau makanan pun tak dapat nak disediakan kan. Jadi peranan industri sangat penting. Dan kalau kita kira di Malaysia ada sekitar 3,000 hingga ke 4,000 penternak ayam dan mereka saya kira adalah role player untuk mengeluarkan makanan dan kerajaan ada untuk membantu. It's just a support system untuk industri tersebut dari segi bantuan subsidi. Dan untungnya saya lihat industri di Malaysia mereka ada persatuan penternak Malaysia yang boleh menyuarakan isu-isu seperti yang Terence kita tahu tadi kan, makanan ayam tu sendiri yang mahal. Bukan ayam dalam mahal, makanan ayam tu yang mahal disebabkan oleh masalah bekalan makanan yang kita import. Seingat saya 100% makanan ayam itu diimport, bukan kita sediakan. Kita memang pengeluar ayam, tapi makanan ayam tu kita import 100%, hampir 100% kita import. Jadi kita itu masalah kita panggil apa rantaian kita tu tak cekap di situ. Jadi
kita tahu peranan industri sangat penting. Jadi mereka juga tidak boleh terlalu bergantung dengan kerajaan sebab pada ketika ini mereka memang agak tersepit, Terence. Sebab apa? Mereka mengalami kos pengeluaran yang sangat tinggi. Dalam masa yang sama mereka juga tersekat dari segi harga ayam tu terpaksa mengikut harga kawalan daripada kerajaan. Jadi mereka tersekat di situ. Okey, macam mana nak buat kan? Ada bantuan daripada kerajaan yang mana kerajaan beri subsidi pada mereka. Walau bagaimanapun kita saya suka mengingatkan industri, mereka tidak boleh terlalu bergantung dengan dengan kerajaan semata-mata. Mereka perlu lebih agresif dalam pelaburan. Mereka perlu memikirkan tentang skala yang lebih besar, pengeluaran skala yang lebih besar, okey, and then itu boleh menyebabkan margin keuntungan yang lebih tinggilah kerana kos mungkin boleh dikurangkan. Baik, terima kasih doktor. Banyak lagi sebenarnya isu-isu untuk kita bincangkan, namun kita kesuntukan masa. Harapan kami semoga perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada anda dan juga membantu anda mengurus perspektif berkaitan dengan isu bekalan makanan yang semestinya menjadi satu perbualan menjelang sahaja tibanya musim perayaan di Malaysia. Kita